Sebelum mula, jom support fanpage Facebook Ahmad Sarudin dengan menekan butang follow, like video ini dan share ke media sosial anda sebagai tanda support anda dan jangan lupa subscribe, like dan follow YouTube channel saya. Let's start the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran walillahi ta'ala kerana Allah masih lagi memberi saya kesempatan untuk membuat video dan sharing tentang ilmu-ilmu di mana apa saja ilmu yang saya dapat kongsi, saya akan kongsi dengan kamu. Kerana ilmu ini terlalu luas. Ilmu ini tidak ada titik nokta dia. Selagi kamu hidup, selagi otak masih berfungsi, maka tuntutlah ilmu. Sebelum ni aku sudah upload satu video di mana the first video of project The Open Eyes aku sudah lancarkan, dan project ni seperti yang kamu tahu lah, project The Open Eyes ni kita akan kaji secara detail, mengkaji secara menyeluruh tentang siapakah dalang di sebalik percaturan dunia ni. Sebenarnya bukan Freemason dan Illuminati saja. Banyak peringkat-peringkat yang tertinggi, salah satunya Skull, Bones, Bohemian Group. Dorang ni adalah kelompok organisasi yang terlalu elit, dan dorang ni yang sedang mengatur perancangan dunia ni. Kalau melibatkan ekonomi ni, kalau pencari teori konspirasi ni tentu kenal lah dengan Adam Weishaupt. Dia ni orang-orang yang orang memang sudah kenal lah tentang yang kalau mencari konspirasi ini atau mencari fakta-fakta tentang siapakah Freemason, siapakah Illuminati, siapakah Skull, siapakah Bone, siapakah Bohemian Group. Kamu sudah kenal lah. So kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Illuminati ini mengawal ekonomi dunia. Bagaimana ekonomi dunia ni dapat dorang genggam. Mungkin sejak abad ke-12. Sudah terlalu lama tu abad ke-12 ni. Jadi Illuminati ni sudah belajar terlalu dalam tentang ekonomi dan kajian tentang betapa kuatnya sistem yang dorang bangunkan ini, sehingga kan dorang mengkaji dari abad ke-12 hinggalah hari ini dorang masih menjalankan dorang punya sistem. Walau mungkin cara dan kaedah yang berbeza, tetapi konsepnya tetap sama. So kepada siapa yang merasa video ini panjang, kamu boleh skip lah, kamu boleh cut. Tapi kepada siapa yang betul-betul menuntut ilmu pengetahuan tentang Illuminati ini, kamu jangan skip, sebab ini perlu pemahaman yang tinggi, perlu fokus yang serius. Sebab kalau kamu ikut dari siri 1, di mana siri 1 ini kita sudah membahas tentang macam mana pemikiran Illuminati terhadap kasta manusia seperti kita ni. Enjoy the video dan saya harapkan kamu berpuas hatilah dengan kajian yang saya jalankan ini. Pada yang beragama Islam, tolong jangan bawa hukum spesialisnya untuk agama saya, agama Islam. Jangan bawa hukum agama itu ke dalam pencarian kajian teori konspirasi tentang ajaran-ajaran sesat ini. Sebab kita tu kena menghormati hukum-hukum agama tu. Jangan kita membawa hukum ataupun konsep agama tu masuk dalam kajian-kajian yang di luar bidang agama ni. Sebab kalau kita belajar matematik, tidak ada yang namanya ditulis haram tanpa makruh. Jawabnya harus tidak ada. Sebab kalau matematik tu ya matematik saja. Tidak ada yang hukum makruh apa semua tu. So enjoy the video. Kawalan ekonomi. Kebanyakan orang tidak mempunyai petunjuk yang paling sama tentang apa sebenarnya wang, bagaimana ia dicipta, dan bagaimana ia berfungsi dalam masyarakat. Sistem kewangan begitu rumit, ramai yang memilih untuk tidak belajar bagaimana ia berfungsi. Purata Perindustrian Dow Jones, saham, bond, bel perbendaharaan meletakkan pilihan 401,000, Iraq, Kanada, kadar faedah, inflasi, Jabatan Perbendaharaan, Rizab Persekutuan dan lain-lain, banyak yang perlu dihadam. Apabila anda memahami bahawa cara kuasa pusat Illuminatis adalah dengan mengawal wang, dan apabila anda belajar tentang mekanisme yang mereka gunakan untuk melakukan ini, pemahaman yang lebih jelas mengenai kewangan peribadi dan global akan berlaku.
Illuminati belajar sekurang-kurangnya sejak abad ke-12 bahawa mereka boleh meminjamkan wang kepada individu dan kerajaan dan kemudian mengenakan faedah ke atas wang yang telah mereka pinjamkan kepada mereka sehingga membuat wang tanpa bekerja. Kebanyakan orang pada masa itu dan bahkan hari ini perlu menyediakan produk atau perkhidmatan untuk kemudian menjualnya kepada orang lain yang berminat dengan produk atau perkhidmatan itu dan dengan cara itu memperoleh keuntungan. Orang ramai bekerja untuk membina sesuatu, menanam makanan, atau menawarkan pelbagai perkhidmatan termasuk menyediakan makanan, membersihkan, atau memberi makan, cenderung kepada ternakan. Apabila tamadun berkembang, jika seseorang menanam jagung, maka mereka boleh menukar belukar jagung untuk seekor lembu kepada seorang petani yang menaikkan lembu. Mereka juga boleh berniaga jagung itu kepada seorang lelaki yang memasang pakaian sebagai pertukaran untuk sepasang seluar baru dan beberapa sandal. Ini dikenali sebagai sistem barter. Tetapi akan ada masalah jika lelaki yang menanam jagung ingin memperdagangkan jagung untuk seekor lembu, tetapi petani dengan lembu itu tidak mahu jagung, tetapi sebaliknya mahukan gandum yang tidak dimiliki oleh penanam jagung. Atas sebab ini, orang bersetuju dengan medium pertukaran. Ini medium pertukaran, dengan baik menggunakan shilling emas sebagai contoh, adalah sesuatu yang mereka boleh berdagang jagung mereka, dan kemudian mengambil shilling emas dan berdagang shilling tersebut untuk seekor lembu, atau untuk apa sahaja yang mereka mahukan yang dijual di pasaran. Semakin berharga produk atau perkhidmatan yang mereka sediakan, semakin banyak shilling emas yang mereka dapat sebagai pertukaran untuk produk atau perkhidmatan tersebut. Sepanjang sejarah, banyak barangan yang berbeza telah digunakan sebagai wang, seperti cengkirang laut, batu, dan shilling emas. Item ini perlu cukup jarang berlaku supaya orang tidak hanya dapat membuat lebih banyak, sehingga membuat wang percuma untuk diri mereka sendiri. Selama beribu-ribu tahun, shilling emas dan perak telah menjadi medium pertukaran standard kerana jarang dan kesukaran untuk memalsukan. Shilling logam sering menjadi beban untuk dibawa, jadi sistem telah direka di mana orang akan beralih emas atau perak mereka ke ban dan sebagai balasan mereka akan mendapat wang kertas yang mewakili jumlah emas dan perak yang mereka depositkan. Pada bila-bila masa orang boleh kembali ke ban dan berdagang dalam wang kertas mereka untuk setara dengan emas dan perak. Wang kertas pada dasarnya adalah resit untuk wang sebenar yang telah mereka depositkan di bank. Di pasaran, orang akan menerima resit ini sebagai bayaran untuk barangan dan perkhidmatan dan bukannya shilling emas dan perak. Bank juga akan meminjamkan wang shilling emas dan perak yang telah didepositkan ke dalam peti besi mereka dan mengumpul faedah ke atas pinjaman tersebut. Bank-bank ini juga menyedari bahawa mereka boleh meminjamkan wang kepada orang yang sebenarnya tidak mereka miliki dan kemudian mengumpul faedah ke atas pinjaman tersebut juga. Meminjamkan wang yang mereka tidak ada nampaknya tidak mungkin. Tetapi apa yang Illuminati perlu lakukan untuk mencapai ini adalah menulis resit dan pinjaman yang keluar kepada seseorang. Dan orang itu akan dapat menggunakan resit itu di pasaran dan tiada siapa yang akan tahu bahawa ia sebenarnya tidak mewakili emas atau perak yang telah didepositkan oleh seseorang di bank. Nampaknya sukar untuk dipercayai, tetapi apabila anda memahami bagaimana mata wang fiat berfungsi, ia sebenarnya adalah idea genius di pihak bank. Kon utamanya, dan hanya sedikit orang yang menyedarinya. Sistem yang sama berlaku hari ini dan telah berkembang menjadi ekonomi global yang kompleks, tetapi ia masih beroperasi dengan cara yang sama. Beratus-ratus tahun yang lalu Illuminati mendapati betapa kuatnya sistem ini, dan bahawa orang-orang yang mengawal penciptaan dan pinjaman wang boleh mempunyai bekalan tanpa had tanpa benar-benar bekerja. Inilah rahsia perbankan besar sistem Rizab Persekutuan, dan sebab Illuminati telah dikenali sebagai bank antarabangsa. Matlamat kewangan utama mereka adalah untuk mewujudkan sistem sosialis di mana kerajaan akan mengawal semua aspek industri, masyarakat, penjagaan kesihatan, hartanah, dan kewangan.
Dengan membina New World Order di mana semua orang mesti bergantung kepada kerajaan untuk pekerjaan, penjagaan kesihatan, pendidikan, dan perkhidmatan asas, Illuminati akan dapat dengan mudah menentukan kepada rakyat apa yang mereka boleh dan tidak boleh lakukan. Matlamat mereka adalah untuk menubuhkan masyarakat dua kelas secara kekal di mana peratusan kecil orang Illuminati dan penyokong mereka akan memiliki dan mengawal semua infrastruktur, kekayaan, dan hartanah, dan seluruh dunia akan dikurangkan kepada hamba tanpa asid atau kuasa sebenar. Ini sama dengan sistem kasta di India Purba di mana anak-anak seorang buruh ditakdirkan untuk menjadi buruh, dan begitu juga anak-anaknya, dan sebagainya. Pada masa yang sama, kasta kelas atas mengekalkan gaya hidup elit dan elegan yang akan dinikmati oleh anak-anak mereka, dan begitu juga anak-anak mereka, dan sebagainya. New World Order akan menjadi struktur yang mengekalkan diri, dan orang pintar yang ingin mengelakkan perhambaan sosial dan ekonomi akan mendapati hampir mustahil melainkan mereka sanggup mengekalkan sistem. Kebanyakan orang ramai dengan rela hati akan menerima status semasa dan perbudakan ekonomi mereka kerana mereka gembira dengan hiburan yang disiarkan di televisyen dan dibanjiri dengan sebilangan farmaseutikal yang ditetapkan yang mengurangkan kebimbangan, rasa tidak senang, atau keinginan mereka untuk memperbaiki keadaan mereka. Apa-apa wang tambahan yang mereka ada pada akhir bulan biasanya disia-siakan pada alkohol atau barang-barang lain yang tidak mempunyai nilai sebenar, yang menghalang mereka daripada mengumpul sebarang asyik ketara. Faedah yang dibayar ke atas hutang kad kredit juga terus menyedut wang yang boleh digunakan untuk memperbaiki keadaan hidup mereka. Kebanyakan barang yang dibeli dengan kad kredit tersebut tidak perlu, tetapi pengguna tidak dapat menahan keinginan mereka untuk mengambil dan membeli barang-barang yang terlalu mahal yang tidak mempunyai tujuan selain daripada cuba menyampaikan status sosial yang tidak dimiliki oleh orang itu, menyebabkan mereka berbelanja secara kompulsif. Penciptaan dan kawalan Illuminatis terhadap wang, kadar faedah dan inflasi membolehkan mereka menjana ledakan ekonomi yang mereka tahu akhirnya akan berakhir apabila mereka mengalami pendarahan dalam gelembung yang pecah dan meninggalkan jalan kehancuran ekonomi di belakang untuk rakyat biasa. Oleh kerana Illuminati memiliki asyik ketara sebenar, mereka kebal daripada kesan buruk gelembung ekonomi yang pecah atau pasaran saham ranam. Pada tahun 2007 dan 2008 petis Schiff, Presiden Euro-Pacific Capital, sebuah firma broker telah memberi amaran bahawa gelembung gadai janji tidak lama lagi akan pecah dan pasaran saham akan jatuh dan membuang negara ke dalam kemelesetan atau lebih teruk. Beliau adalah tetamu yang agak kerap di rancangan berita kabel dan ramalannya sentiasa 180 darjah dari tuan rumah dan tetamu lain. Kadang-kadang tetamu lain di segmen ketawa terbahak-bahak pada ramalan Schiff. Schiff dipilih oleh ahli Kongres Ron Paul untuk menjadi penasihat ekonominya ketika beliau bertanding untuk presiden pada tahun 2008. Schiff juga meramalkan kejatuhan dalam buku bukti kemalangan 2007 beliau yang bertajuk Bagaimana untuk mendapat keuntungan daripada keruntuhan ekonomi yang akan datang. Salah satu peramal trend yang paling dihormati, Gerald Celente, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Penyelidikan Trend, membuat berita lewat pada tahun 2008 dengan mengatakan bahawa ekonomi Amerika akan runtuh sepenuhnya dan akan ada hyperinflasi menyebabkan harga makanan dan barangan lain melambung tinggi, menyebabkan kekurangan, garis panjang, dan kawalan harga kerajaan untuk mencegah kenaikan harga barangan keperluan. Walaupun amaran ini tidak berubah dan ekonomi Amerika mula runtuh dan mencetuskan reaksi rantaian di seluruh dunia. Tidak lama selepas kejatuhan bermula, pada bulan Oktober 2008, bailout $700 bilion yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk ban-ban yang gagal dan bergelut telah dicadangkan. 700 bilion adalah 7 dengan 11 sifar selepas itu. 700 bilion mewakili 2,300 untuk setiap wanita lelaki dan kanak-kanak di Amerika.
Henry Paulson, setiausaha bendahari pada masa itu, Ben Bernard, pengerusi Rizab Persekutuan, dan yang lain mengatakan bahawa jika Bailot tidak lulus undi yang membolehkan ia berlaku, bahawa dalam beberapa minggu pasaran saham akan jatuh dan negara akan mengalami akibat yang tidak dapat dibayangkan. Beberapa anggota Kongres secara peribadi diberitahu bahawa jika Bailot tidak lulus undi, Amerika akan benar-benar berpecah dan undang-undang tentera perlu dikenakan untuk menggagalkan jenayah besar-besaran dan pergolakan sivil. Ahli Kongres Brad Sherman meniup bisil mengenai ancaman tersebut dan memanggil mereka ketakutan yang tidak wajar. Senator California Dianne Feinstein secara terbuka mengakui bahawa pejabatnya menerima 91,000 panggilan telefon dan email mengenai Bailot, dan bahawa 85,000 daripada mereka menentangnya. Tetapi dia mengundi untuk Bailot itu kerana orang keliru dan tidak memahaminya, dan dia melakukan apa yang dia katakan adalah demi kepentingan negara. Sejurus selepas Bailot diluluskan oleh Kongres, Ben Bernard, Henry Paulson dan lain-lain memutuskan untuk memperuntukkan wang itu ke kawasan lain, bukannya membeli hutang gadai janji yang buruk yang pada asalnya mereka cadangkan. Wang itu telah diluluskan oleh Kongres, dan tidak ada langkah yang diambil untuk memegang orang-orang ini kepada janji asal mereka di mana wang itu akan pergi. Mereka hanya memutuskan untuk membelanjakan wang secara berbeza selepas rangsangan ekonomi diluluskan, dan wang itu adalah milik mereka. Beberapa bulan kemudian, Fed enggan mendedahkan penerima pinjaman $2 triliun yang datang dari wang pembayar cukai. 4 dan banyak CEO institusi kewangan yang gagal yang menerima berbilion-bilion dolar wang pembayar cukai masih dibenarkan untuk mengumpul bonus Krismas mereka berjuta-juta, dan dalam beberapa kes berpuluh-puluh juta dolar. Pada bulan November 2008, Barack Obama dipilih untuk menjadi Presiden Amerika Syarikat yang seterusnya, dan selepas mengangkat sumpah jawatan pada 20 Januari 2009, beliau dengan cepat mencadangkan pakej rangsangan ekonomi kedua yang melebihi saiz yang pertama hanya beberapa bulan sebelumnya. Bertentangan dengan akal sihat, Presiden Obama dan penasihat ekonominya menegaskan kepada rakyat Amerika bahawa satu-satunya perkara yang akan menghalang Amerika daripada mengalami kemurungan adalah jika kerajaan akan membelanjakan hampir $800 bilion lagi. Pada 13 Februari 2009, pelan rangsangan $787 bilion telah diluluskan oleh Kongres tanpa seorang ahli pun membacanya. Serius, tidak seorang pun ahli Kongres membaca rang undang-undang itu, tetapi meluluskannya. Rang undang-undang itu panjangnya melebihi 1,100 muka surat, dan dari masa ia diterbitkan hingga masa undi kurang dari 12 jam. Pentadbiran Obama telah menggunakan ketakutan untuk menakutkan Kongres untuk meluluskannya dengan segera, dan berkata jika mereka tidak meluluskannya, ekonomi dan negara akan runtuh. Walaupun selepas rang undang-undang itu diluluskan oleh Kongres dan kemudian ditandatangani menjadi undang-undang beberapa hari kemudian oleh Presiden Obama, pasaran saham terus jatuh beratus-ratus mata, dan menjelang akhir Februari, purata perindustrian Dow Jones telah menurun lebih daripada 50 daripada paras tertinggi setahun sebelumnya kepada di bawah 7,000. Hasil daripada pakej jaminan dan rangsangan ini, kerajaan Amerika Syarikat telah menjadi pemegang saham terbesar di banyak institusi kewangan, sehingga memilik negarakan mereka. Bank-bank yang dahulunya gagal ini pernah dimiliki dan dikendalikan secara bebas, tetapi kini boleh dikawal oleh kerajaan. Industri kereta juga menerima berbilion-bilion dolar dalam wang Bailot, dan kini mesti menjawab kepada kerajaan persekutuan mengenai jenis kereta dan trak yang akan dihasilkan. Akibatnya, sistem pasaran bebas dan kapitalisme telah digantikan dengan sosialisme. Kebanyakan orang awam yang jahil berasa lega kerana kerajaan cuba menyelamatkan ekonomi daripada bencana yang tidak dijangka ini yang berlaku akibat gelembung gadai janji pecah, tetapi pada hakikatnya seluruh pengalaman itu dirancang oleh Illuminati. Ramai pakar memberi amaran bahawa pakej rangsangan hanya akan memburukkan ekonomi, tetapi pentadbiran Obama merumpuh rancangan mereka secepat mungkin tanpa pengawasan.
Dalam bukunya pada tahun 1934, A Treatise on White Magic, penulis Illuminati Alice Bailey menulis tentang kawalan kewangan Illuminati, bukan untuk mendedahkan metodologi mereka, tetapi untuk mendidik ahli-ahli organisasi. Dia menjelaskan, kumpulan itu mengawal dan memerintahkan cara-cara di mana dia wujud, mengawal semua yang boleh ditukar menjadi tenaga, dan membentuk diktatur ke atas semua mod pertubuhan, perdagangan dan pertukaran. Mereka mengawal kepelbagaian objek bentuk yang dianggap manusia moden sebagai penting untuk cara hidupnya. Wang, seperti yang telah saya katakan sebelum ini, hanya tenaga kristal atau daya hidup, apa yang pelajar oriental memanggil tenaga pranik. Ia adalah konkretisasi daya iterik. Oleh itu, ia adalah tenaga penting di luar, dan bentuk tenaga ini berada di bawah arahan kumpulan kewangan. Mereka adalah kumpulan terkini dalam titik data, dan kerja mereka harus diingat paling pasti dirancang oleh hierarki. Mereka membawa kesan ke atas bumi yang paling jauh mencapai. 5 rating kembali ke zaman Nifty S Templars. Illuminati telah belajar betapa kuatnya mereka jika mereka menjadi tuan-tuan wang dan perbankan. Perang sentiasa menjadi perniagaan besar untuk Illuminati juga. Pembuatan senjata memperoleh aliran keuntungan yang berterusan dengan membekalkan permintaan yang meningkat, dan kontraktor swasta seperti Halliburton memperoleh sejumlah besar wang dan dibayar oleh kerajaan untuk melakukan pekerjaan yang sering dapat diselesaikan oleh tentera pada sebahagian kecil daripada kos. Sebuah filem berkuasa bertajuk Iraq for Sale menunjukkan berapa banyak wang yang diperoleh kontraktor swasta dengan kontrak tanpa bidaan. Anton LaVey, pengasas Gereja Syaitan, mempunyai cucunya Stanton Zaharov LaVey dinamakan Sempenasir Basil Zaharov, seorang peniaga senjata, dan di LaVey membenarkan biografi ia bercakap tentang betapa dia mengagumi peniaga senjata ini kerana kelicikannya, kerana dia akan menjual senjata kepada kerajaan kedua-dua belah konflik untuk menjana wang. Amalan sedemikian telah digunakan selama beberapa dekad, jika tidak berabad-abad. Ban swasta telah meminjamkan wang kepada kerajaan untuk membiayai konflik dan peperangan. Faedah kemudiannya diperolehi atas pinjaman ini, menjadikan ban keuntungan yang besar. Tetapi skim mereka tidak berakhir di sana. Sepanjang sejarah, ban-ban swasta ini telah meminjamkan wang kepada kedua-dua belah konflik, sehingga bukan sahaja memanjangkan konflik, tetapi memperoleh faedah dari kedua-dua kerajaan yang saling bergaduh. Pepatah yang terkenal bahawa cintakan wang adalah akar semua kejahatan dapat difahami dengan tahap pemahaman yang lebih mendalam apabila konsep wang dan pinjaman difahami sepenuhnya. Oleh kerana medium pertukaran diperlukan untuk masyarakat hari ini berfungsi, tidak hairanlah bahawa Illuminati telah membungkus tentakilnya di sekitar institusi yang diperlukan untuk wang yang akan diwujudkan dan dikawal selia.